اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh keberkatan ini dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengasihi kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala apa yang kita lakukan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. Ayat 1 hingga 8. Yasin wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang rasul daripada kalangan rasul-rasul yang diutuskan. Ala siratim mustaqim, diutuskan engkau di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha penyayang. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberi peringatan kepada satu kaum yang mana nenek moyang mereka sebelum itu pernah diberi peringatan, sedangkan mereka sekarang dalam keadaan yang lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya pasti berlaku hukuman terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Minggu lepas kita bincang dan kita baca berkenaan dengan ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Aziz, yang bernama Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang perkasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang atau manusia yang menterjemahkan Al-Quran itu, mentafsirkan Al-Quran itu untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi panduan kepada manusia, kepada orang yang beriman, kepada orang yang agar orang yang beriman jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga bukan saja diturunkan kepada orang beriman, malahan Al-Quran diturunkan kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada manusia.
manusia sama ada beriman ataupun tidak, kalau dia ambil Quran, dia tahu jalan petunjuk itu. Dia tahu Al-Quran itu benar jika dikaji Al-Quran. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita baca Quran saja, tapi kalau kita tak kaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak faham Al-Quran itu diterjemahkan, Al-Quran itu ditafsirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang saya sebut minggu lepas, ada orang yang tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tak mau pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya nak pakai Quran saja. Dia kata Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ajarkan Quran kepada mereka. Al-Quran, al-hadis itu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat orang lain. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sedangkan al-hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang mentafsirkan ayatul Quran, ayat-ayat Quran. Kalau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tak akan faham mana ayat ini suruh sembahyang, lagu mana nak sembahyang, suruh bagi zakat, macam mana nak bagi zakat dan sebagainya. Tapi ada orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut minggu lepas, mungkin sebelum tu pun saya pernah sebut pasal Kasim Ahmad ni, tuan-tuan. Minggu ni famous nama dia. Saya sebut minggu lepas. Minggu ni nama dia jadi terkenal. Sebelum ni dia pun dah, orang dah kenal dah dia. Tapi bila keluar pula, baru ni diseminarkan pemikirannya. Orang lagu ni patutnya tak ada dah atas muka bumi ni. Kalau undang-undang Islam ada, jalan undang-undang Islam, dah tak ada dah, dipancung dah kepala dah. Siapa yang di belakang dia? Siapa yang sedut support dia sekarang? Siapa yang support dia sekarang? Di belakang dia siapa? Tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara asas. Selepas Al-Quran adalah hadis Nabi. Itulah sumber hukum kita. Kenapa nak tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pemikiran Kasim Ahmad ni pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran yang menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Al-Quran ni patutnya diterjemahkan semula, ditafsirkan semula. Al-Quran ni turun dekat kamu ke? Kamu nak tafsirkan semula Al-Quran ikut kepala otak kamu? Quran ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penafsiran ayat-ayat yang ada dalam Quran ini. Dan diriwayatkan oleh para sahabat. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu ditolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, kalau perkara yang lain, contohnya hari ini suara khabar apa dah? Menteri dihina di dalam masjid. Terus pihak kerajaan report pada polis sebab menteri dihina. Tapi kalau Nabi dihina, tak ada siapa pun yang report pada polis. Pihak berkuasa duduk diam. Mana pergi mufti, mana pergi pihak berkuasa agama yang mereka membela agama, mana pergi orang yang kata bela agama bangsa negara. Inilah yang kata manusia yang mengikut hawa nafsu, mengikut tagut, jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita ni duduk dalam golongan orang yang sentiasa dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cari jalan yang Allah redha.
Allah kata dah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kamu rasul itu di kalangan rasul-rasul yang kami utuskan, salah seorang rasul. Di mana bawa lagu mana kamu? Ala siratim mustaqim, atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Tuan-tuan, bukan kita mendewa-dewakan Nabi SAW, bukan kita ambil Nabi itu sebagai Tuhan kita, tak. Nabi SAW adalah seorang manusia, seorang makhluk yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan Nabi SAW sebab Nabi ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang besarkan dia. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang puji dia, yang angkat darjat Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah budi pekerti kamu itu budi pekerti yang agung, yang azim, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ikut Nabi, nak ikut siapa lagi tuan? Nak ikut Kasim? Tak. Kasim ada ramai, Kasim Ahmad pun ada ramai. Tok guru saya pun nama Kasim Ahmad juga. Tok guru Taranum tapi tak boleh nak Taranum. Asal dia boleh. Ustaz Kasim Ahmad yang duk keluar dalam radio setiap hari Selasa silap. Duk main baca kira lama. Dia Ustaz Kasim Ahmad dah datuk dah. Datuk Kasim Ahmad. Tu saya pernah mengaji dekat dia. Kasim Ahmad juga, itu bukan dia. Kasim Ahmad yang mana? Yang baru ni. Yang duk apa nama baru duk? Kontroversi pula baru ni. Jadi apa nama? Pihak berkuasa kalau boleh kena ambil tindakan kepada orang yang tolak hadis Nabi SAW. Tolak hadis, maka dia tolak Al-Quran. Tolak Al-Quran, dia tolak Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya bacakan, dia adalah terkeluar daripada landasan yang sebenar, terkeluar daripada Islam. Orang yang tolak hadis Nabi, orang yang tak beriman, tak percaya kat hadis Nabi SAW, dia terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Tanzil al-Azizir Rahim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa itulah yang menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Untuk apa? Allah sambung ayat yang ke-6. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang mana datuk nenek moyang mereka dulu ni tidak diberi peringatan lama dah. Dan sekarang ni mereka lalai daripada peringatan-peringatan. Maka Allah utuskan Nabi SAW. Allah turunkan Al-Quran. Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang, turunkan Al-Quran sebagai sumber hukum untuk diamalkan, untuk dilakukan oleh kaum pada masa itu, iaitu kaum Arab. Al-Quran yang awalnya diturunkan kepada orang Arab, supaya apa? Litunzira, untuk memberi peringatan. Kerana apa? Depa lama dah tak diberi peringatan. Sejak mana? Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam wafat. Ada juga di kalangan mereka yang mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tak banyak, tak ramai. Maka peringatan itu tak ada kepada mereka. Maka mereka bertindak mengikut hawa nafsu mereka. Mereka bertindak mengikut apa yang mereka mahu. Apa kata nafsu mereka, mereka buat. Terpesong daripada akidah yang sebenar. Sedangkan akidah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyembahan berhala, melarang manusia, mencegah manusia daripada
sembah berhala, sembah patung dan sebagainya. Jadi untuk menghilangkan kelalaian Bani Makkah, umat Makkah pada masa itu, maka Allah utuskan Nabi SAW kepada mereka supaya mereka tidak lagi mengerjakan perkara-perkara yang syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka meninggalkan penyembahan berhala, kerja-kerja yang zalim, membunuh anak perempuan sendiri. Ini kerja-kerja yang mereka ini kerja orang jahil, orang yang tak erti, orang yang tidak bertamadun. Maka datang Nabi SAW membina tamadun. Mereka duduk di jurang api neraka, tepi jurang api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Allah kata, kamu masa itu duduk di tepi jurang api neraka, fa anqadhakum minha, maka kami tarik kamu daripada tepi itu, selamatkan dengan terutusnya Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, orang Arab dulu ni, mereka ikut apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di Mekah ada Masjidil Haram, ada Kaabah kan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ajar mereka tawaf, itu sunnah. Dan di antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sembahyang di Mekah, sembahyang di Kaabah, tawaf kelilingi Kaabah, lakukan kerja haji, fardu haji. Ini adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bila mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, mereka ini tak ada dah, mereka menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka selewengkan ajaran-ajaran Nabi mereka. Mereka buat haji, apa mereka buat? Mengerjakan tawaf dalam keadaan diri mereka telanjang. Mereka keliling Kaabah dalam keadaan tidak memakai pakaian, bercampur gaul lelaki perempuan. Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat, bila buat amal ibadat Allah ampun dosa. Tapi mereka buat apa? Mereka buat dosa tambah. Mereka menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Bersukaria di pada Arafah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi SAW untuk tegur kembali, untuk ajak mereka kembali ke bakal jalan. Yang dulunya tempat itu dipenuhi dengan kotoran, tempat itu dijadi pasar perniagaan, di sekelilingi Kaabah itu jadi zon perniagaan, pentas memperagakan ratu cantik dan sebagainya. Ini ratu cantik ni bukan ada sekarang, dulu pun ada kan. Dulu-dulu ni, zaman jahiliah dulu ni, hak ada ratu cantik lah ni, ikut jahiliah dulu lah. Dia tunjuk tubuh ke orang, tunjuk tubuh ke orang, tapi menari depan kaum yang bukan ajnabi dia, kaum yang bukan mahram, yang ajnabi, yang asing, untuk menaikkan hawa nafsu, syahwat kaum lelaki. Ini peristiwa ini, benda ni zaman jahiliah tu dah berlaku dah. Ini dikembali balik, memperagakan ratu cantik dan sebagainya. Orang Malaysia buat apa? Orang Melayu buat ratu kebaya. Macam-macam ratu kebaya lah, ratu ni lah. Ini zaman jahiliah ada buat dah dulu. Akibatnya apa dia? Akibat daripada penyelewengan tersebut,
berlakulah berbagai penindasan, berlakulah kezaliman daripada satu generasi ke generasi yang lain, sehinggalah pada abad ke-6 Masihi yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman itu Allah kata apa? Saya kata tadi, syafa hufratin min nar, mereka ni duduk di jurang api neraka. Maka Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada mereka. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah tetap hukum siksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Orang yang tak beriman, Allah menetapkan siksa kepada mereka. Bukan sekadar mereka tidak mengimani rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menentang rasul-rasul. Mereka menentang para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini kalau cerita kaum Bani Israel. Bani Israel ni banyak nabi. Di kalangan mereka ni banyak nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka tentang nabi-nabi ini. Bahkan mereka membunuh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Ini jahatnya Bani Israel, Yahudi, bangsa Yahudi. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Dulu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hantarlah kami rasul seorang, mari ajak kami tentang ajaran-ajaran yang baik-baik. Tapi mereka bila Allah utuskan nabi, Allah utuskan rasul, lepas tentang. Cerita ini juga dibawa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang berlaku di Madinah. Banyak ahli kitab di situ. Banyak orang Kristian, orang Yahudi di Madinah. Dikenali dulu sebagai Yathrib. Mereka ini menceritakan perihal Nabi akhir zaman yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini cerita kepada kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni kata, kami berbalah dulu ni, mereka berbalah, mereka bantah, mereka berperang sama-sama sendiri, berkelahi sama-sama sendiri. Mereka katalah, kalau Nabi akhir zaman diutuskan, kami nak ambil Nabi ini jadi orang kami, nak perang hampa. Buat. Satu lagi pula kata, kalau Nabi diutuskan, kami nak ambil Nabi ini untuk jadi orang kami dan berperang dengan kamu. Orang Yahudi pula, bila Nabi akhir zaman diutuskan, kami akan beriman kepada Nabi ini. Minta dekat Allah Subhanahu wa taala, hantarlah Nabi. Bila Allah hantar Nabi, bila Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak beriman kepada Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ini bukan di kalangan mereka. Nabi ini bukan bangsa mereka. Ini orang nasionalisme. Orang yang pentingkan bangsa. Ini bukan bangsa aku tak mau tolong. Ini bukan bangsa aku tak mau nak ikut dia. Walaupun dia betul, dia benar. Sebab dia bukan bangsa. Orang yang terlampau pentingkan bangsa. Nabi kata, man mata ala asabiyah, siapa yang mati di atas dia asabiyah, dan maka dia nanti tempatkan di Allah Subhanahu wa taala dalam na'udzubillah. Jangan tuan-tuan, jangan ta'assub sangat ke bangsa. Kalau ta'assub bangsa kita duduk tak mana sekarang tuan-tuan? Ialah yang memerintah bangsa Melayu duduk di atas kali. Betul. Raja-raja semua dipanggil raja-raja Melayu. Rakyat dia
orang biasa yang ada di bawah ini. Siapa maju sekarang? Bangsa Melayu ke? Bangsa Melayu, Pelan Melayu. Bukan saya nak hina bangsa Melayu tak. Saya pun orang Melayu juga. Saya seronok bila bangsa saya dimuliakan oleh orang. Tapi sekarang bangsa kita duduk di mana? Siapa yang banyak di dalam pusat serenti? Memanglah banyak ustaz sebab orang Melayu majoriti itu dalam Malaysia ni. Kita merdeka berapa tahun dah? Hampir 60 tahun dah. Ekonomi siapa pegang sekarang? Kebanyakan bangsa lain, bukan bangsa kita. Kemana wang Bumi Putera? Tuan, boleh jawab sendirilah. Siapa yang menyelewengkan? Tuan-tuan, kita mulia sebab Islam. Kita mulia sebab Islam yang kita anuti. Kita mulia sebab kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kalau tak ada Islam ni, kita hina, tuan, sama macam orang lain. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab kata, nahnu qaumun a'azzana Allahu bihi al-Islam. Kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah bagi Islam kepada kita. Kalau tak, kita hina macam bangsa lain. Hina macam, na'udzubillah, macam al-an'am, macam binatang ternakan. Bahkan binatang pun lebih mulia daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, maka kita kena perjuangkan Islam atas dasar Islam. Kita bersatu di atas dasar Islam, bukan di atas dasar sebangsa semata-mata. Orang yang tolak Islam, orang yang tolak Nabi, orang yang tolak hadis Nabi, kita tolak. Tak boleh pakai orang. Begitu juga dengan kaum yang terdahulu. Mereka minta, bawa kepada kami, ya Allah, datanglah kepada kami seorang Rasul supaya kami ini diberi peringatan. Bila diutuskan Rasul kepada mereka, mereka tolak Nabi, tolak Rasul. Bahkan ada yang membunuh Rasul-Rasul mereka. Ini yang terjadi pada zaman dahulu. Nabi SAW juga tak terlepas daripada perkara ini, tuan-tuan. Nabi SAW juga dihina oleh kaum dia. Nabi SAW juga pernah Nabi ini nak dibunuh oleh kaum dia sendiri. Bukan orang lain, adik-beradik dia, pak menekan dia. Abu Lahab pak menekan Nabi SAW. Abu Lahab ni orang yang pertama menyambut kelahiran Nabi SAW. Orang yang pertama menyambut maulid Nabi. Tapi dia akhirnya dia bermusuh dengan Nabi SAW. Tak beriman dengan Nabi SAW. Orang yang pertama seronok bila Nabi lahir. Kita seronok juga, tuan-tuan. Kita seronok. Tu buat majlis Mahabbatur Rasul. Tak ada masalah lah. Seronok dengan kita jadi umat Nabi SAW. Tapi seronok saja tak guna. Seronok buat yang nak seronok, tapi ajaran Nabi tak ikut. Seronok tu lagu tu. Seronok sajalah, ajaran Nabi tak ikut. Seronok masuk neraka juga. Sebab tolak hadis Nabi, tolak, sokong orang yang tolak hadis Nabi. Ada orang yang defend dia di belakang pula, menyokong dia, menyokong orang yang tolak hadis Nabi ini. Dapat juga saham dia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia. Tunggu dan lihat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah kata apa? Demi sesungguhnya telah tetap hukum siksa atas kebanyakan mereka,
kerana mereka tidak beriman. Tak beriman dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beriman dengan Allah sahaja, tolak Nabi, kira tak beriman jugalah. Allah kata apa? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah tetap benarlah hukum siksa. Allah tetaplah siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lari dah. Orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyiksa mereka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan ini, tuan-tuan. Kebanyakan daripada mereka memang layak menerima hukuman. Orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memang layak. Sama ada yang menjadi ketua. Yang menjadi ketua yang tolak, yang tak mau beriman dekat Allah Subhanahu wa taala, yang tolak hukum Allah taala, yang tolak hukum Nabi, yang tolak Nabi, yang tolak hadis Nabi. Ketua dia kan, pengikut dia kan, sama-sama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka melakukan kerja-kerja yang jahat, menentang dakwah Islamiah yang dibawa oleh Rasul, menentang dakwah Islamiah yang dibawa oleh pengikut-pengikut Nabi, pengikut Rasul. Ulama-ulama pewaris Nabi ditentang. Ini akan menyebabkan Allah akan menyiksa mereka. Memang layaklah bagi mereka menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula ada yang menjelas mereka yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas tak mau beriman, tolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, orang ni akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan kesombongan, kami jadikan keengganan mereka itu yang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada kebenaran Islam, sebagai belenggu yang berberkas kedua tangan mereka ke belakang dan leher mereka. Lebarnya belenggu itu sehingga menongkatnya dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak ke atas. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita satu pembandingan keadaan orang musyrikin, orang yang kafir, yang tolak, yang tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau beriman kepada rasul-rasulnya alaihimussalatu wassalam, samalah macam orang yang diletakkan beberapa belenggu di leher. Sama macam tu. Kemudian belenggu itu disangkutkan pada dagu. Bila dagu itu disangkut dengan belenggu, berkata dongaklah kepala dia terdongak ke atas, sehingga mereka menjadi terdongak, kepala mereka terlangut, kalau orang Kedah kata, dan tidak nampak jalan.